Okey, maaf terlambat 3 minit Biasalah di rumah ni. Dengan urusan anak lagi. Okey, baiklah sekarang 68 orang pelajar dah join Google Meet ni. Kita boleh mula lagi tak? InsyaAllah boleh. Okey, baiklah. Sebab apa kita bermula terlewat sikit lah. Okay. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pelajar, guru-guru yang menyertai Google Meet pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya walaupun dalam keadaan pandemik ni kita tak boleh berjumpa secara bersemuka, tapi kita masih boleh berjumpa walaupun dalam keadaan maya. Okey. Baiklah, sebelum tu cikgu harap semua pelajar bersedia dan cikgu berada dalam keadaan sihat lah, alhamdulillah. Okey, walaupun belajar di rumah masing-masing, tapi cikgu tengok ada peningkatan. Jadi cikgu ucapkan tahniah kepada semua pelajar. Okey. Baiklah, okey, sebelum cikgu memulakan program kita iaitu program motivasi kecemerlangan SPM dan STPM pada malam ini, suka cikgu nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pentadbir, Puan Yusnita dan guru-guru kanan serta guru-guru lain yang turut menyertai program kita pada malam ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua, terutamanya pelajar-pelajar yang ambil peluang keemasan ini untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Okeylah, alhamdulillah di kesempatan ni saya Cikgu Siti Zahara dan juga Cikgu Syazwani akan bersama-sama dengan semua pelajar sehingga ke akhir rancangan kita. Okey, dan link kehadiran kita akan bagi pada penghujung nantilah. Okey. Sebelum kita memulakan majlis, saya suka untuk memperkenalkan sebentar lagi kita akan bersama dengan kita punya tetamu jemputan khas kita pada malam ini, iaitu saudara Anwar Ikram. Sekejap lagi kita akan berkenalan dengan beliau. Okey, dan sebelum kita meneruskan majlis kita, eloklah kiranya kita membacakan surah Al-Fatihah bagi memberkati majlis kita pada malam ini. Okey, Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah 92 kita punya peserta yang menonton rancangan pada malam ini. Alhamdulillah, satu perkembangan yang bagus. Untuk pengetahuan semua, pada malam ini kita hanya limit pelajar hanya limit dalam lebih kurang 100 orang yang dapat tonton, tapi walau macam mana pun kita sediakan record untuk program ni, dan bagi pelajar yang tak berpeluang untuk mengikuti program ni, nanti kita akan bagi link dan boleh tengok di YouTube. Okey, baiklah, sebelum tu cikgu nak ingatkan kepada semua pelajar supaya bersedia dengan pen di tangan dan juga buku catatan untuk kamu catatlah apa yang patut, tips-tips yang akan dikongsikan sebentar lagi. Baiklah, dan juga semua pelajar dinasihatkan supaya buka kamera. Okey, buka kamera, kemudian kamu mutekan mikrofon. Okey, semua pelajar mutekan mikrofon dan buka kamera. Okey, di akhir rancangan nanti kita akan screenshot lah. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini akan menyerahkan majlis kita, iaitu program motivasi SPM dan STPM pada malam ini kepada saudara Anwar Ikram daripada Attitude Training Konsultansi.
Smart Success Training Konsentrasi. Okay. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menyerahkan majlis kepada saudara Angah. Dipersilakan. Tes. Okey. Suara saya okey tak? Dengar tak suara? Okey. Okey, dengar no. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Cikgu Siti Zahra, Cikgu Syazwani, dan saya difahamkan malam ni turut bersama guru-guru penolong kanan dan juga guru-guru SMK Tengku Temenggung. Yang saya hormati, seterusnya adik-adik lah pelajar tingkatan 5 dan juga tingkatan 6 SMK Tengku Temenggung. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur ke hadrat Ilahi. Dengan izin yang Allah berikan kepada kita, kita dapat berkumpul pada malam ni. InsyaAllah walaupun secara alam maya kita berada dalam majlis ilmu, yang mana Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui jalan-jalan menuntut ilmu, nescaya Allah akan permudahkan jalan dia menuju ke syurga, insya-Allah. Jadi kepada semua, soalan saya kepada semua, apa khabar semua? Mudah-mudahan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Okey. Baik, sebelum kita nak mula program kita pada malam ni, seperti yang moderator hebat kita bagi tahu, Cikgu Siti Zahra, dia bagi tahu kalau boleh on kamera boleh tak? Okey, bukan apa, kita takut pengalaman saya sebelum ni, dia ada 2 biji handset, ataupun dia ada satu laptop, dia ada satu handphone. Okey, laptop dia on, lepas tu dia off kamera, tapi dia duduk main handphone. Dia tak boleh bagi fokus pun kepada penceramah. Jadi disebabkan itulah syarat saya ni, kalau boleh kita on kamera lah. Kita on kamera. Boleh? Yang mana tak on kamera tu mungkin tak mandi lagi ke, kamu duduk serabut serabai ke, wallahu alam lah no. Okey, jadi tak apa, ambil masa. Nak mencelah sama maaf no, tadi saya tak nampak lah Tuan Pengetua pun bersama-sama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, Cikgu Jafri. Ya, Cikgu Jafri, terima kasih Cikgu Jafri sudi bersama dengan kita pada malam ni. Dan jadi ketak bila betul cemerlang turut bersama malam ni. Okey. Sambil-sambil tu boleh kot adik-adik yang mana bersama dengan kita malam ni on kamera, lepas tu off microphone, lepas tu yang ketiga kalau boleh handphone tu auto rotate, bagi duduk macam ni kedudukan dia. Okey. Dia duduk macam ni, barulah adik-adik akan nampak jelas lah slide kita pada malam ni, insya-Allah. Okey. Sebab apa? Walaupun ceramah kita secara online, insya-Allah kita akan buat lebih kurang macam bersemuka. Dia ada aktiviti, dia ada video. Cumanya saya doa bagi line internet okey lah pada malam ni. Selalunya waktu malam ni, waktu kemuncak orang ramai guna, jadi internet dia sangat-sangat mengganggu lah. Cumanya setakat lah ni suara saya okey no cikgu? Okey no. Okey, kalau lekat-lekat sikit minta maaf lah no. Biasalah duduk kampung macam ni lah. Okey. Kita tunggu no, ada yang masih ramai lagi tak on kamera no. Boleh tak on kamera ni? Tak nampak muka cikgu ni. Cikgu Yusnita, Cikgu Jafri. Terima kasih Izwan. Izwan ni siapa cikgu Pelajar. Pelajar. Lepas tu dia off balik. Syarmila Zainal, terima kasih. Okey. Kau boleh on kamera. Okey, baiklah, sebelum kita nak mula pada malam ni, seperti mana Cikgu Zahra bagi tahu, yang pertama pastikan ada alat tulis dan juga buku nota. Sebab apa adik-adik? Alat tulis dan buku nota merupakan senjata bagi seorang pelajar. Okey? Senjata bagi seorang pelajar. Kalau kita tak ada alat tulis dan juga buku nota, ibarat kita pergi perang tak bawa senjata, agak-agak boleh menang ke tak? Takkan menang adik-adik. Sebab tu dalam belajar ni, kena ada alat tulis dan juga buku nota, barulah kita akan berjaya, barulah kita akan menang dalam pelajaran, insya-Allah. Okey, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, off microphone. Okey. Syarat yang ketiga, saya mohon untuk on kamera. Off microphone. Yang ketiga, on kamera. Lepas tu, kedudukan handphone tu bagi elok. Dan syarat yang terakhir, yang kelimanya, bila saya buat lawak, sila gelak, boleh no? Bayangkan penceramah buat lawak, orang tak gelak, malu, tobat tak mohong. Hashtag tobat tak mohong. Okey. Okey, terima kasih kepada adik-adik yang sudi on kamera. Juliana, Syarmila, lagi ramai lah ni. Okey. Tajuk
yang diberikan kepada saya pada malam ni lebih kurang sejam 30 minit iaitu motivasi kecemerlangan. Jadi adik-adik, hari ni kita berada dalam musim PKP. Okey, bermula pada tahun lepas lagi sampailah ke saat ni. Okey, sampailah ke saat ni setahun lebih kita berada dalam musim PKP dan kita sempatlah belajar secara bersemuka di sekolah, kemudian PKP semula. Dan sampailah ke saat ni kita masih dalam PKP dan kita boleh belajar tapi hanya melalui PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi adik-adik, walaupun pengajaran dan pembelajaran di rumah, jangan kita ambil ringan. Sebab apa adik-adik? Kalau kita ambil ringan, benda ni saya yakin ke depan nanti adik-adik akan menyesal. Sebab ada beberapa pelajar, minta maaf lah, saya share sikit lah sebelum kita nak mula tu. Ada pelajar yang saya jumpa yang SPM tahun ni, memang SPM tahun lepas ambil tahun ni lah, apa result kan. SPM tahun 2020 tu. Boleh jumpa mereka, kita tengok mereka, kesan dia tu sangat-sangat mendalam. Contoh apa dia? Waktu belajar PDPR, mereka ambil ringan. Bila keluar result, alhamdulillah hak cemerlang okey. Cumanya hak kurang cemerlang ni, Allah, mereka mai jumpa ada yang luh kepada saya. Kita tengok kesian lah, kesian. Sebab apa? Antara sebabnya mereka ambil mudah dan ambil ringan. Jadi saya harap sangat adik-adik tingkatan 5, tingkatan 6 yang bersama dengan kita pada malam ni, jangan ambil mudah hatta sekalipun PDPR. Okey? Okey, baiklah. Tadi Cikgu Zahra dah share dah tentang biodata saya boleh tak saya nak share sekali lagi sebab apa pepatah Melayu ada mengatakan tak kenal maka tak tahu. Pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak cinta. Okey. Jadi nama diberi ni Muhammad Ikram bin Ibaharudin. Okey, Muhammad Ikram bin Ibaharudin. Cumanya dalam program ni adik-adik akan panggil saya dengan satu panggilan iaitu Angah Ikram. Okey, dengan satu panggilan iaitu Angah Ikram. Okey, jadi soalan saya kepada adik-adik semua, awak semua yang ada kat sini, soalan saya sebelum kita nak mula, apa perkara yang menghalang kita untuk berjaya hari ni? Contoh kita dekat rumah kan, baru nak start baca buku, tiba-tiba tak jadi baca buku. Apa perkara tu? Apa benda tu yang menghalang kita hari ni? Okey, baru nak start baca buku, tiba-tiba tak jadi baca buku. Sebab apa? Okey, baru nak buat kerja sekolah, tiba-tiba tak jadi buat kerja sekolah. Sebab apa? Okey, apa perkara yang menghalang kita untuk berjaya hari ni? Jadi saya bagi masa kepada adik-adik pelajar tingkatan 5 dan juga tingkatan 6. Masa lebih kurang seminit. Boleh komen dekat chat kita ni. Okey, boleh komen dekat chat kita ni. Apa perkara yang menghalang kita hari ni? Saya bagi masa seminit bermula sekarang. Okey, boleh komen. Okey, bunyi phone. Okey, menarik. Telefon. Okey, kita boleh baca komen-komen. Okey, seminit Member ajak main game. Okey. Tu perkara-perkara menghalang kita lah. Okey, terima kasih adik-adik Bisin. Nurul Wahidah, phone. Aqil, Masaka, member ajak main game. Ikmal Sofi, game. Nurliza Abdullah, Mok panggil. Jadi salah siapa? Salah Mok. Okey, Badrus Shah Gan. Oi. Game. Mardina Sofia, Mok panggil lagi. Awak bajak Mok panggil ni. Okey. Okey, kerja. Gangguan syaitan. Allahu Akbar. Okey, tak apa. Boleh komen. Boleh check kat situ. Masa lebih kurang 30 saat lagi. Okey, teruskan komen. Boleh teruskan komen. Tu tuan pengetua kita Cikgu Jafri pun dia baca komen tu dia gelak. Okey. Itu antara perkara-perkara yang menghalang kita. Okey. Tu dia banyaknya telefon bunyi bising kerja rumah. Iman nak belajar tak kuat. Oh, Iman kita lah Iman. Menarik tu. Mengantuk nak tidur mana tak tahu kan. Syarafi Zender awet. Amboi. Okey, menarik tu. Sekejap kita komen sikit bab awet-awet ni Sebab apa? Cinta zaman sekolah orang panggil cinta apa?
Okey, malas menguasai tu dia banyak komen. Okey, terima kasih. 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, masa tamat. Okey, tu tanda masa tamat. Oh, kalau pergi program dia boleh guna benda ni. Okey. Okey, sorry muka tak keluar noh. Okey, dia bunyi tadi bunyi horn ni lah. Kalau pergi program bersemuka pun saya akan bawa horn ni. Bawa horn ni sebab tamat masa ni tanda dia lah. Kita bunyi benda ni tamat masa. Okey, terima kasih kepada adik-adik yang komen apa perkara yang menghalang kita untuk berjaya pada hari ini. Ramai yang komen semuanya betul. Okey. Oh, tu stream tu duk banyak lagi tu. Stream My BTS. BTS ni apa dia? Bukan Korea. Cerita Korea tak silap saya. Cerita Korea. Minta maaf lah saya tak sempat tengok cerita Korea. Sebab apa? Duk kalut tengok forum Perdana Hal Ehwal Islam. Duk tengok Al-Kuliah yang tu lah sempat. Oh, panas linga. Okey. Terima kasih kepada yang komen. Okey. Apa perkara-perkara yang menghalang kita semua hari ni? Semuanya betul yang adik-adik sebut lah. Kita tengok di depan dekat slide kita ni. Okey. Yang pertama sekali iaitu apa dia? Smartphone. Okey. Yang pertama smartphone. Sana. Okey. Yang pertama smartphone. Okey. Yang paling banyak pelajar guna hari ni adalah smartphone. Sebab apa? Baru nak baca buku, tiba-tiba dia ambil handphone. Okey. Baru nak baca buku, dia ambil handphone dulu. Dia kata sajalah nak tengok chat sat, nak tengok komen sat ke, nak tengok Facebook sat, nak tengok media sosial. Sat dia tu, dia kata lebih kurang seminit 2. Tiba-tiba jadi sejam, 2 jam. Lah kali buku lepas ke mana? Itu realiti yang berlaku hari ni, betul? Sebab apa? Smartphone. Dan kalau perasan, Dr. Syukri Abdullah, pakar motivasi, dia sangat tekankan kepada pelajar, kalau nak study, jangan bagi nampak handphone di depan mata. Okey? Kalau nak study, jangan bagi nampak handphone di depan mata. Kalau kita nak study ke, nak kelas PDPR ke, tapi buat macam mana kelas PDPR memang kena guna handphone kan. Okey, tak apalah. Cumanya nak study, jangan bagi nampak handphone di depan mata. Sebab apa? Handphone ni sangat-sangat mengganggu kita adik-adik. Okey? Jadi, halangan yang paling besar smartphone. Soalan saya, bila kita ada telefon bimbit ni, selalunya kita download apa dia? Okey? Kita download apa dia? Boleh komen tak kat sini? Okey. Oh, ramai sebut sini no, cinta kera, fake love. Tak apa. Cinta monyet no. Bukan cinta monyet dah, cinta buruk mak yeh. Okey. Okey, ada yang nak komen? Okey, TikTok. Okey. Yang mana like on camera, boleh angkat tangan bila saya tanya kan. Bila saya tanya boleh angkat tangan. Siapa kat sini ada Facebook, angkat tangan. Facebook. Okey, Facebook siapa ada? Syamila ada, tak angkat tangan pun. Oh, Facebook dia tak ada kot. Mungkin dia ada Al-Quran je kot dalam handphone dia tu. Alhamdulillah. Okey, Afiq Aiman, terima kasih. Okey, terima kasih. Nurul Adriana. Okey. Selalunya pelajar-pelajar dia akan download media sosial. Kalau remaja ni dia banyak IG, Instagram, okey? Instagram dan lalu ni famous TikTok. Okey, TikTok, Facebook, lepas tu Bigo tak ada kot noh. Kalau ada Bigo cepat-cepat uninstall. Sebab apa? Lara noh. Okey. Selain daripada media sosial, kita akan download apa dia? Kita akan download game. Okey, kita tengok dekat slide Okey, media sosial. Lepas tu kita akan download. Okey, ni halangan lah. Cinta buruk mak yeh. Okey, ni game lah. Mobile Legend, TV. Okey, ini antara halangan-halangan kita lah. Yang mengganggu kita, yang menghalang kita untuk berjaya dalam pelajaran. Okey, smartphone Dek, bila ada smartphone, kita akan download media sosial apa semua, dia mengganggu kita dah, betul tak? Dan disebabkan media sosial jugalah, kita mula bercinta. Soalan saya ke adik-adik semua ni, pelajar di kata 5, kata 6, kenal tak kawan-kawan yang duk bercinta? Okey, ada tak yang duk bercinta? Boleh tak komen? Tapi tak payah sebut nama lah. Semua soalan saya, ada ke tak ada? Okey. Tu pengetur nak tengok.
Ada cikgu. Jangan duk sebut nama, kantoi. Ada tu dia ramainya. Memang adik-adik awak semua memang kenal lah kawan-kawan yang duk bercinta buruk mak yeh ni, memang kenal lah. Okey. Okey, ada cikgu. Oh, Izian dia kata tak ada, betul ke tak ada? Dia seorang kata tak ada, selek-selek dia bercinta apa. Dah minta maaf lah awak je lah. Okey. Baiklah, saya nak cerita bab cinta sikit boleh tak? Bila cinta ni dia menghalang kita untuk berjaya ni. Sebab apa? Bayangkan situasi dia berlaku macam ni lah. Si perempuan dia nak study waktu malam. Okey, dia nak study waktu malam. Dia pun ambil lah subjek sejarah, buku sejarah. Kan subjek sejarah ramai orang minat, betul? Okey. Dia ambil subjek sejarah, lepas tu dia pun study si perempuan ni. Waktunya sama, handphone dia letak di depan mata. Okey. Tengah-tengah baca buku tu, handphone dia vibrate, bunyi. Agak-agak dia nak buka tak handphone, automatik dia akan buka, betul? Hatta sekalipun Celcom offer yang hantar mesej ataupun KKM hantar mesej. Okey. Dek, dia akan buka handphone, tiba-tiba dia tengok handphone tu siapa yang hantar mesej. Perempuan tu dia buka handphone, dia tengok siapa yang hantar mesej, iaitu pakwa dia, teman lelaki dia ataupun si kayu balak dia. Dek, dia pun buka handphone. Pakwa dia hantar mesej pada Askom, ngah wakpa tu. Tu bahasa-bahasa budak-budak TikTok kan. Askom ngah wakpa tu, contoh-contoh. Assalamualaikum, tengah buat apa tu? Hak si perempuan ni pun balas. Dia akan reply. Dia akan bagi tahu kata apa? Wassalam, tengah study sikit je, titik. Dek, duk baca buku sambil balas mesej. Baca buku sambil balas mesej. Bayangkan tiba-tiba si lelaki ni dia sakit perut. Okey, bila lelaki ni sakit perut, tindakan dia apa dia? Dia kena pergi toilet lah. Tunaikan hajat kat mana? Kat toilet lah. Takkan kat supermarket kan? Okey. Dia pun pergi tunaikan hajat dekat toilet dia. Kebetulan pula toilet dia, si lelaki ni, rumah dia rumah kampung, pattern lama. Dia ni jamban duduk kat luar. Cikgu-cikgu mungkin tahu lah hak rumah pattern-pattern lama kan. Jamban duduk kat luar. Ni contoh lah. Jangan ambil serius sangat. Ni contoh. Rumah dia, teman lelaki dia, jamban dia tu, toilet tu duduk kat luar rumah. Perjalanan jarak lebih kurang 100 meter. Contoh 100 meter. Nampak sangat mohon tak? Contoh. Okey. Si lelaki ni, sebelum dia nak pergi tunaikan hajat tu, dia terlupa nak balas mesej si awek dia tu. Dia pun pergi tunaikan hajat. Habis dia tunaikan hajat dah lah lama. Hak si perempuan ni sambil duk baca buku, dia heran pasal apa dia hantar mesej, tanya kat teman lelaki dia. Teman lelaki dia tak balas. Lalu adik-adik, teman lelaki dia pun balik. Masuk dalam rumah, nak masuk dalam bilik. Waktu perjalanan nak masuk dalam bilik, teman lelaki dia kena lalu ruang tamu. Waktu lalu ruang tamu tu, dia nampak ayah dia sedang menonton perlawanan bola sepak. Waktu tu dia tengok Kedah vs Barcelona. Kedah lawan dengan Barcelona. Hebat Kedah no. Dak contoh. Dia tengok Kedah lawan Barcelona. Waktu tu dia tengok apa permainan yang menarik dan waktu tu Kedah leading 1-0. Siapa bergol? Ifwak Akmal bergol, keeper bergol lah. Okey, dak contoh no. Contoh, jangan ambil serius sangat. Keeper bergol kan. Waktu tu Kedah leading seronok sangat. Terus dia terlupa nak masuk bilik, ambil handphone, nak balas mesej si perempuan tu. Dia pun tonton perlawanan bola sepak dengan ayah dia. Hak si perempuan ni bayangkan tengah duk baca buku, hati dia tak tenang. Sebab apa? Pakwa dia tak balas mesej. Lepas tu apa yang dia buat? Dia ambil handphone dia tu, dia call. Kau tak angkat. Sampailah 10 kali kau tak angkat, dia hantar mesej pun tak balas. Dia geram sangat, dia pun hantar mesej buat kali terakhir. Kita break. Kita putus. Setakat ni lah cinta kita. Terus dia tutup telefon, terus dia tutup buku sejarah. Soalan saya, malam tu dia baca buku, ingat ke tak? Adakah berkualiti study dia? Tak adik-adik. Takkan dia dapat apa-apa. Sebab apa? Hati dia tak tenang. Esok tu dia pergi sekolah, agak-agak hati dia tenang tak? Tak adik-adik. Sebab tu orang sebut cinta buruk mak ye. Jadi nasihat saya, adik-adik yang ambil SPM tingkatan 6, nasihat saya boleh buat solat hajat, solat taubat, istiqarah, pick up baliklah benda ni. Okey? Sebab apa? Zaman lah ni zaman untuk belajar, fokus kepada belajar dulu. Takut-takut jadi macam tu nah. Dia pengalaman kisah-kisah pasal cinta ni untuk pelajar-pelajar sangat banyak dan banyak negatif daripada positif. Okey? Jadi cinta buruk mak ayah halangan kita. Tadi adanya sebut adik dia ganggu ataupun mak ganggu Bukan mak ganggu, mak panggil Okey, mak panggil. Okey, itu antara halangan kita lah. Tapi tak apa pasal mak apa semua tu saya akan cerita lah. Saya akan cerita dalam poin saya tu ada.
cara untuk kita belajar dalam tempoh PDPR ni. Okey, kita tengok lagi apa halangan kita lagi. Television. Siapa kat sini rumah dia ada TV? Angkat tangan. Okey, majoriti semua ada lah noh. Semua ada TV. Selalunya TV ni orang lelaki ke orang perempuan suka tengok? Orang lelaki ke orang perempuan? Boleh komen. Orang lelaki ke orang perempuan? Okey, lelaki dua-dua. Amboi Farah Insyirah dia kata lelaki tu. Dua sama je. Orang perempuan tu. Okey, dua-dua. Memang orang lelaki suka tengok. Okey, soalan saya, selalunya pukul 7 malam drama TV3 tu orang lelaki ke orang perempuan suka tengok? Okey, perempuan dua-dua. Selalu orang perempuan lah tengok drama TV3 pukul 7 kan. Kalau orang lelaki pukul 7 malam buat apa? Orang lelaki pukul 7 malam buat apa? Oh, maghrib kena tutup TV. Solat alhamdulillah. Solat maghrib alhamdulillah. Tu orang lelaki no hebat no, pelajar-pelajar SMK Tengku Temenggung lelaki ni. Waktu pukul 7 lelaki pergi mana? Pergi masjid awal, betul tak? Pergi masjid awal, pergi surah, hampak sejadah. Lepas tu semayang awal no. Hak orang perempuan buat apa? Okey. Okey dah. Muhung kan no. Sama je no lelaki perempuan. Okey. Soalan saya, bila tengok TV ni, hak orang perempuan, selalunya tengok seorang-seorang kan tengok dengan siapa? Jujur, tengok dengan siapa? Cuba komen nak. Okey, dengan family, tengok dengan adik. Okey lagi? Tengok dengan mak. Okey, jawapan ni saya nak tengok ni. Sebab apa? Saya pernah jumpa kalau slot bersama dengan mak ayah ni, yang duk ajak kadang-kadang, minta maaf, kadang-kadang hak duk ajak kita ni siapa? Mak kita duk ajak, betul tak? Dia akan ajak kita. Jom tengok TV, siap pesan lagi. Tak pergi pukul 7 mak panggil Dek, tengok TV, mak kita ajak. Jadilah ni halangan kita salah siapa sebenarnya ni? Salah siapa? Cuba komen. Salah siapa? Oh, salah mak ano. Okey, salah mak. Astaghfirullahalazim. Dek, tak boleh nak salah mak. Sebenarnya kita kena tengok pula punca utama dia. TV tu, televisyen tu siapa yang beli? TV tu siapa beli Ayah. Jadi salah siapa? Salah ayah no. Sekali bagi tahu ayah. Ayah lah punca segala-galanya. Okey, dah lawak je nah. Okey, nak bagi tahu apa adik-adik, sebenarnya antara halangan-halangan semua ni yang ada ni, sebenarnya memang dia ada halangan kepada kita, tapi kita tak boleh salah siapa-siapa. Yang kita nak salah ni salah siapa? Adalah salah diri kita sendiri. Janganlah disebabkan orang lain kita bagi alasan. Alah, punca sebab mak lah, sebab TV lah, sebab apa semua. Sebab apa? Manusia ni dia suka memberi alasan. Dan kata guru saya, orang yang suka memberi alasan, jangan sembang nak berjaya adik-adik. Okey? Orang yang suka memberi alasan, jangan sembang nak berjaya. Dan kata guru saya, orang yang suka memberi alasan, kita boleh cakap kat dia, usah membangau lagi. Usah membangau lagi ataupun cakap kat dia, bangau. Sebab apa adik-adik? Kan kisah bangau kan? Bangau kenapa kau kurus? Dia ada cerita dia. Dia suka memberi alasan. Punca daripada bangau tu lah. Sebab tu kata guru saya, kalau jumpa kawan-kawan lepas ni yang suka memberi alasan, jawab kat dia apa dia? Bangau. Hang pasal apa tak bawa dia sekolah? Aku terlupa semalam tidur lewat. Bangau. Hang pasal apa tak bawa dia sekolah? Mana ada cikgu bagi, cikgu tak bagi pun. Bangau. Hang pasal apa main sekolah lambat? Tayar pancik. Bangau. Dek, nak bagi tahu apa? Kalau orang yang suka memberi alasan, kita jumpa orang macam ni, dia suka memberi alasan, kita boleh cakap kat dia, bangau. Dan kita boleh bagi nasihat kepada dia, usah membangau lagi. Maksud dia apa dia? Usah memberi alasan. Kalau kita usah memberi alasan, kita kurang memberi alasan, insya-Allah kita boleh jadi orang yang berjaya. Okey adik-adik. Ini antara halangan-halangan ni saya nak tunjuk satu lagi. Okey, boleh nampak no? Okey. Dah besar sikit gambar. Okey, yang ni saya namakan sebagai blok kejayaan. Sebagai blok kejayaan. Halangan untuk kita berjaya. Bola ni ibarat diri kita. Bola ni ibarat diri kita. Yang ni ibarat halangan. Yang kuning ni ibarat kejayaan. SPM dan juga STPM. Kenapa diri kita tak boleh berjaya? Sebab kita ada halangan. Okey. Cuba kita buang satu-satu halangan kita. Antaranya smartphone. Okey. Kita buang halangan smartphone. Maka diri kita semakin menghampiri kejayaan. Kita buang pula halangan apa dia? Media sosial, game. Maka halangan semakin menghampiri kita. Lepas tu kita buang halangan kita, cinta buruk mak ayah, televisyen,
lepas tu kawan-kawan, rakan-rakan sebaya yang negatif, rakan-rakan sebaya yang negatif, maka diri kita semakin menghampiri kejayaan. Tapi tak jatuh lagi dah bola ke bawah ni, belum sampai ke kejayaan yang sepenuhnya. Sebab apa? Kita masih ada halangan yang paling besar. Okey, apa halangan yang paling besar kita hari ni adik-adik? Apa dia? Iaitu diri kita sendiri. Yang saya sebut tadi, suka memberi alasan. Okey, buanglah sikap kita, pemikiran negatif kita, buanglah sikapnya suka memberi alasan, buanglah sikapnya suka salah orang, salah cikgu ajak tak faham lah. Alah, internet slow lah, apa semua segala mak nenek dia sebut alasan tu, dek buang jauh-jauh, adik-adik akan berjaya adik-adik. Kita tengok yang terakhir ni, sebab apa? Hari ni adik-adik, awak nak berjaya, sikit je lagi. Okey, sikit je lagi. Tapi disebabkan sikit tu, halangan yang duk sikit tu lagi, sebelum capai kejayaan tu, adik-adik putus asa, berhenti setakat tu, sebab tu kita tak boleh berjaya. Jadi adik-adik, buanglah halangan yang terakhir, maka diri kita akan menghampiri kejayaan. Boleh? InsyaAllah boleh. Okey. Usah memberi alasan. Okey, semua angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Okey, terima kasih yang buka video noh. Angkat tangan kanan. Okey, buat macam ni. Cakap kepada diri sendiri. Usah membangau lagi. Oh, tak apa. Sebut kuat-kuat pun tak apa. Okey, cakap sekali lagi. Usah membangau lagi. Okey, usah memberi alasan. Okey, sekali lagi. Bayangkan kita ada kawan kita yang kawan baik dan kawan ni suka memberi alasan. Bayangkan mereka berada di sebelah kita. Okey, pandang kawan sebelah kanan, cakap kepada dia, usah membangau lagi. Okey. Ha. Saya yakin adik-adik kenal kawan-kawan yang suka memberi alasan, yang suka apa semua kan. Okey, tak apalah. Ha, lepas ni jumpa lepa, cakaplah macam tu. Okey, terima kasih. Okey, yang seterusnya. Okey, untuk kekal berjaya dalam tempoh PDPR ni, saya nak sebut ada 8 tip, insya-Allah 8 tip untuk kita kekal berjaya. Yang pertamanya apa dia? Iaitu adik-adik, jom sama-sama kita perbetulkan niat kita. Okey? Kita perbetulkan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan mesti bermula dengan niat kita. Okey? Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan mesti bermula dengan niat kita. Okey, itu yang pertama. Perbetulkan niat kita. Okey, perbetulkan niat. Okey, nampak dah? Perbetulkan niat, boleh salin lah. Okey, sambil-sambil. Okey, perbetulkan niat kita. Sebab apa? Pengalaman Angah dalam bidang motivasi ni baru lebih kurang 10 tahun. Banyak sekolah kita masuk, banyak sekolah Angah masuk, jumpa pelajar yang gagal, kita tanya soalan, adik, awak datang ke sekolah sebab apa ya? Tahu tak jawapan dia apa dia? Saya main sekolah sebab mak ayah saya suruh main, saya main. Sebab apa saya main sekolah? Sebab saya main sekolah sebab nak dapat duit poket. Kalau tak main sekolah tak dapat duit poket. Sebab apa saya main sekolah? Saja main. Kawan-kawan saya main, saya main. Sebab apa saya main sekolah? Sebab saya nak cari menantu untuk mak dan ayah saya. Okey? Sebab saya nak cari menantu untuk mak dan ayah saya. Dek, bila niat dia tak betul, agak-agak dia dapat dah. Takkan dapat. Okey? Angah jumpa dengan pelajar yang berjaya. Soalan, kenapa datang ke sekolah? Jawab dia apa dia? Dengan yakinnya, saya datang ke sekolah, niat saya untuk berjaya dan saya akan pastikan SPM straight A. Dek, bila niat dia betul, apa yang Angah nak bagi tahu, apa yang saya nak bagi tahu, insya-Allah ilmu dia dapat, yang kedua pahala dia dapat. Dan bila niat kita betul, insya-Allah segalanya akan dipermudahkan. Macam tu juga hari ini kita belajar secara PDPR. Okey, pembelajaran di rumah. Dek, sebelum nak mula kelas PDPR, tolong sangat-sangat perbetulkan niat kita. Bukan sebab cikgu ugut ke, cikgu gempak ke. Dek, kita belajar tak rugi lah adik-adik. Sebab apa? Bila kita belajar, insya-Allah ilmu kita dapat. Okey? Dan yang kedua, pahala kita dapat. Dan orang yang berada dalam majlis ilmu, walaupun dalam kelas PDPR, tetap jalan-jalan menuju ke syurga. Jadi rugi sangat-sangat kita tak ambil kesempatan tu. Okey? Jadi tolong perbetulkan niat kita. InsyaAllah. Bila niat kita betul, segala-galanya akan dipermudahkan. Boleh? Okey? Okey, semua angkat tangan kanan dan kiri. Okey? Angkat tangan kanan dan kiri. Okey, angkat tangan kanan dan kiri. Jom kita buat gaya sama-sama, boleh? Sambil-sambil tu boleh on kamera pelan-pelan. Okey.
Sebut dan buat gaya sama-sama boleh? Perbetulkan niat, belajar smart, result sukses. Amin. Okey, sekali lagi. Perbetulkan niat. Okey, sekali lagi ya. Perbetulkan niat, belajar smart, result sukses. Amin. Fuyo. Okey. InsyaAllah kita doa mudah-mudahan bila niat kita betul, Allah permudahkan insyaAllah. Okey, sebab apa satu lagi nak sebut pasal niat ni? Bila niat kita betul adik-adik, yang dikatakan dipermudahkan, saya yakin orang yang niat dia untuk belajar, dia akan rasa semangat lain tu. Dia akan rasa semangat lain, dia takkan mengantuk dan insyaAllah apa yang cikgu ajak, dia akan faham. Itu antara kelebihan bila niat kita betul untuk belajar. Jadi tolong perbetulkan niat, boleh? Okey, yang keduanya kita tengok, untuk kekal berjaya dalam tempoh PDPR ni, yang keduanya saya nak tunjuk satu video. Lepas tu saya nak tanya kepada adik-adik, apa pembelajaran? Okey. Okey, kita tengok video ni sama-sama. Hello. Okey, boleh faham video ni? Yang mana internet laju insya-Allah. Boleh nampaklah video tadi. Okey, siapa kat sini nak share apa pembelajaran daripada video tadi? Boleh komen. Saya bagi masa lebih kurang 30 saat. Silakan siapa yang nak komen. Okey. Apa pembelajaran daripada video tadi yang kita faham? Okey, tak boleh putus asa. Terima kasih Syamimi. Okey, lagi-lagi siapa yang nak komen? Siapa yang nak berkongsi? Kalau berjumpa bersemuka ni, siapa yang share, saya akan bagi bintang. Bintang terbanyak kita bagi hadiah. Okey, redha, rajin berusaha, jangan cepat judge someone. Okey. Lagi. 10 saat, 10. Bersangka baik, terima kasih Aizat, Nurul Maisarah, kita perlu berusaha. Syuhairi, berusaha sampai kita boleh usaha, jangan putus asa, pilih kawan yang betul, usaha tangga kejayaan, cari kekuatan diri sendiri, jangan putus asa. Ikmal. Okey, terima kasih kat adik-adik yang sudi komen. Okey, terima kasih sebab apa bagi respon, makna kata kita dua hala no. Okey, terbaiklah pelajar-pelajar. Okey, 5 4 3 2 1. Okey, stop. Okey, stop. Okey, adik-adik komen semuanya betul no. Semuanya betul. Apa yang adik-adik sebut tu pembelajaran dia semuanya betul. Cumanya poin yang kedua yang Angah nak share. Okey. Untuk kekal berjaya dalam tempoh PDPR ataupun PKP ni, yang keduanya kita kena sentiasa positif. Tadi ada kawan kamu share, tahniah. Okey. Sebab apa kita Angah sebut berfikiran positif? Kalau kita perasan dalam video tadi, okey, dalam video tadi orang salji tu dalam cerita tu cerita Frozen. Okey, orang salji tu nama dia Sven. Okey, nama dia Sven. Dia berfikiran positif kan negatif? Negatif, betul tak? Dia bersangka yang rusa tu Sven tu. Orang salji tu Olaf nama dia. Sorry nah. Orang salji tu Olaf. Hak macam rusa tu nama dia Sven. Olaf tu berfikiran Sven tu nak ambil hidung dia. Sedangkan Sven tu hak macam rusa tu nak bantu dia.
Okey, kita tengok bila olah orang saja itu berfikiran negatif, dia mengalami kesusahan. Cuba dia berfikiran positif. Agak-agak dia susah ke tak? Tak, adik-adik, dia takkan susah. Jadi sebagai seorang pelajar kita pun macam tu, kena berfikiran positif. Sebab apa? Pada Perang Dunia Kedua, dua buah kota Jepun iaitu Nagasaki dan Hiroshima dibom dengan bom atom oleh tentera apa? Cuba komen. Nak tahu tak adik-adik kata 5 kata 6? Takkan tak tahu cerita sejarah. Okey. British. Okey, menarik tu. Yang penting confident Suhairi. Syarafi Amerika. Udah, Luqman Hakim bersekutu. Okey, no adik-adik lepa lah. Okey, tak apa. Terima kasih. Tentera apa? Tentera Amerika. Dan orang barat waktu tu dia kata apa? Orang putih senang noh jawapan dia. Orang barat kata apa? Negara Jepun takkan maju dah waktu tu. Okey? Tapi cuba kita tengok hari ni. Negara Jepun maju ke tak? Sangat-sangat maju, betul tak? Bila dikaji-kaji kenapa orang Jepun boleh maju, negara Jepun boleh maju adalah disebabkan rakyat dia. Orang Jepun bangun daripada tempat tidur, mereka akan laungkan kata-kata positif. Okey? Mereka akan laungkan kata-kata positif dalam diri mereka. Contoh bahasa dia, perkataan positif dia apa dia? Dia akan sebut aku hebat dan berjaya. Aku hebat dan berjaya. Kalau ada sesuatu tugasan, mereka akan sebut apa dia? Aku boleh buat. Alah senang je. Tapi berbeza dengan kita hari ni adik-adik, bila orang bagi tugasan kepada kita, kita sebut apa dia? Alah payah lah. Susah lah. Sebab tu benda tu jadi payah, benda tu jadi susah adik-adik. Okey? Jadi nasihat Angah lepas ni, bila sesuatu tugasan cikgu bagi kepada kita, sebutlah perkataan positif. Contoh perkataan positif apa dia? Alah senang je, mudah je. InsyaAllah benda tu dia akan jadi senang, dia akan jadi mudah kepada kita. Minta maaf kalau video dia kurang jelas sikit. Dia sakut-sakut sikit. Tapi suara okey? Cikgu Siti Zahra, suara dengar elok? Okey, suara okey. Cuma video lah kadang-kadang. Tu lah, lepas tunjuk video dia lekat sikit, minta maaf noh. Tak apa. Okey. Okey nah. Okey. Ni okey ah. Okey. Berfikiran positif. Dan saintis Jepun juga, dia pernah buat kajian kepada dua bekas ayat. Okey, dia pernah buat kajian kepada dua bekas ayat. Satu ayat disebut perkataan positif, satu ayat disebut perkataan negatif. Bila ayat disebut perkataan positif, ayat tersebut molekul dia berubah seolah-olah bentuk kristal yang sangat cantik. Tapi satu lagi bekas disebut perkataan negatif. Ayat tersebut merubah bentuk warna dia seolah-olah kehitam-hitaman. Dalam badan kita berapa peratus air? Soalan. Boleh komen? Okey. Ni sign kan? Sign. Berapa peratus air dalam badan kita ni? Okey, terima kasih Syarafi. Okey, 70% hingga 80% adalah air, betul? Sebab tu saya ni bila pergi sekolah-sekolah ataupun jumpa dengan pelajar-pelajar bersemuka ataupun online, selalu saya bagi nasihat. Nasihat dia apa dia? Depan rezeki, depan makanan, depan minuman, jangan sebut benda-benda yang tak elok. Jangan sebut perkataan-perkataan negatif. Jangan duk mengumpat orang. Kadang-kadang perasan tak kita? Kenapa cikgu mengajak ni, kita rasa lambat nak faham. Okey? Cikgu mengajak lambat nak faham. Duk dalam kelas cepat mengantuk. Bila hafal sesuatu cepat lupa. Nak belajar pun dia rasa bad mood dan sebagainya. Hati tak tenang dan sebagainya. Mungkin salah satu sebabnya kita duk mengumpat. Okey? Kita duk mengumpat ke, duk sebut benda-benda yang tak elok ke depan rezeki. Okey? Jadi nasihat saya, jangan sebutlah perkataan-perkataan yang tak elok. Sebab apa? Bila masuk depan rezeki tu berkat. Tapi disebut perkataan yang tak elok, lepas tu masuklah badan kita. Hilanglah keberkatannya adik-adik. Okey? Jadi sentiasalah berfikiran positif, jangan berfikiran negatif. Contoh berfikiran positif lagi apa dia? Kalau orang yang fikir negatif, dia main program kita malam ni secara online, dia sebut macam ni. Cikgu ni, unit bimbingan kaunseling ni, pihak sekolah buat apa tau program ni waktu malam. Dah lah hari ni hari apa? Hari ni hari Sabtu, cuti ya. Esok kelas-kelas dia buat apa hari cuti ni. Dia berfikiran negatif. Lepas tu dia beritahu, panggil pula penceramah support dah, buat style boleh. Okey. Dia sebut perkataan-perkataan negatif tu, dia fikir negatif. Saya yakin bila saya bagi perkongsian hari ni, adik-adik takkan dapat apa-apa. Sebab apa? Dia berfikiran negatif dan dia dah tutup diri dia. Ibarat botol air tu, ada kosong lagi tapi dia pergi tutup tudung tu. Dia
dia takkan dapat apa-apa. Kalau orang yang berfikiran positif, dia akan fikir macam ni. Cikgu, unit bimbingan kaunseling, pihak sekolah buat program macam ni sebab nak bantu kita untuk berjaya. Tu tandanya cikgu sayang kita. Jadi adik-adik, bila kita berfikiran positif macam tu, saya yakin apa yang saya sampaikan, apa yang saya share, kawan-kawan share, adik-adik akan dapat sesuatu insya-Allah. Jadi sentiasalah berfikiran positif. Okey, semua angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Okey, genggam, sebut kepada diri sendiri, aku hebat dan berjaya. Okey. Okey, sekali lagi sebut aku hebat dan berjaya. Okey? Tu kata-kata positif. Okey. Tu baru yang kedua, kita nak share 8. Mungkin lajuk sikit, tak apa kot tu. Boleh Cikgu Siti Zahra? Sikit lah, lajuk sikit. Ya, boleh. Boleh insya-Allah. Okey. Okey, yang ketiga, semak matlamat. Okey? Yang ketiga, semak matlamat kita adik-adik. Matlamat ni apa? Dia hala tuju kita, sasaran kita. Semak balik matlamat kita. Saya yakin adik-adik hak tingkatan 5, tingkatan 6, hak SPM, awal tahun tu dah buat dah matlamat. Aku target berapa A. Tahun depan aku nak masuk sekolah, nak masuk sambung mengaji ke mana. Lagi 5 tahun aku nak kerja apa. Dek, mana kata matlamat tu semua kena ada, okey? Okey. Matlamat tu semua kena ada. Kalau matlamat tu adik-adik tak ada, dek, kajian menunjukkan 80% pelajar di Malaysia yang belajar tak ada matlamat. Okey? 20% saja yang belajar ada matlamat belajar adik-adik. Dan 20% tu antara pelajar-pelajar yang berjaya. Jadi nasihat Angah, nasihat saya tolong bagi ada matlamat ataupun sasaran. Hak tingkatan 5 ni, SPM target berapa, tahun depan nak sambung mengaji ke mana, 5 tahun lagi nak jadi apa, nak kerja apa, itu yang dipanggil matlamat. Jadi untuk kekal berjaya, tolong semak balik matlamat kita. Kalau siapa tak ada matlamat, belum tulis lagi, nasihat saya cepat-cepatlah tulis matlamat. Kalau kita cepat-cepat tulis matlamat, maka kejayaan akan cepat-cepat hadir kepada kita. Okey? Jadi tolong semak matlamat balik. Okey? Itu yang ketiga. Yang keempat, okey. Yang keempat, disiplin. Okey? Yang keempat, disiplin. Yang keempat, disiplin. Okey, disiplin ni terbahagi kepada 3. Okey. Disiplin terbahagi kepada 3. Okey. Yang pertama, pengurusan jadual. Yang keduanya, pengurusan diri. Yang ketiga, persediaan belajar. Okey. 3 benda ni kita kena jaga. Okey. Yang pertama, pengurusan jadual. Adik-adik, awak belajar mesti kena ada jadual belajar. Kalau hari ni kita tak ada jadual belajar, jangan sembang kita nak berjaya. Okey. Bila ada jadual belajar dan kita disiplin, barulah kita akan ikut satu-satu. Okey. Bila tak ada jadual belajar, dia buat ikut dan dia. Tak nak belajar, tak nak main game. Jadi masa dia akan banyak dengan main game dan buat benda-benda yang kurang membantu dia untuk berjaya dalam pelajaran. Jadi yang pertama, disiplin kita kena ada jadual belajar. Okey. Dan disiplin apa dia? Pengurusan diri. Contoh kan, kita dah dapat dah kelas jadual kita untuk belajar kelas PDPR. Okey. Yang pertama kita dah ikut dah. Yang kedua, pengurusan diri ni maksud dia apa dia? Kita kena urus diri kita sebelum kita nak mula kelas kita tu. Contoh urus diri kita apa dia? Sarapan siap-siap, okey. Sebelum masuk kelas tu pastikan kita mandi. Okey, pastikan kita mandi. Minta maaf, ada pelajar-pelajar mentang-mentanglah belajar secara online. Dia bangun pagi, dia menghadap terus handphone. Dia tak mandi ke apa-apa. Jadi adik-adik dia akan rasa kurang semangat. Silap-silap dia off kamera dia tidur balik adik-adik. Okey? Jadi tolong sangat-sangat pengurusan diri tu sangat-sangat penting. Yang penting sekali mandi dulu. Okey? Lepas tu persediaan belajar. Persediaan belajar ni apa dia? Kena sedialah bahan-bahan belajar dan sebagainya. Okey? Untuk persediaan belajar ni poin nombor 5 nah. Saya tambah sikit. Poin nombor 5. Okey, persediaan awal lah. Okey, kita boleh relate balik dengan persediaan belajar tadi. Okey, persediaan awal. Persediaan awal ni adik-adik, ni antara teknik belajar lah. Okey, teknik belajar untuk membantu kita untuk berjaya. Ni unit bimbingan kaunseling pun bagi tahu, Angah tolong tekan sikit bab teknik belajar. Okey, antara teknik belajar yang mudah dalam PDPR ni apa dia adik-adik? Sebelum kita nak mula kelas, contoh pukul 9 pagi subjek sejarah. Dia ambil waktu pukul 8 lebih kurang macam tu, baca dulu tajuk-tajuk tersebut.
Angah yakin cikgu-cikgu dah bagi tahu dah teknik ni. Cumanya sekadar peringatan semula. Tolong baca tajuk-tajuk tu. Kita baca dulu. InsyaAllah bila mula kelas nanti, dia akan membantu kita untuk berjaya. Dia membantu kita untuk lebih faham dan membantu kita untuk cepat faham. Okey? Jadi adik-adik, tolong baca dulu. Okey, baca dulu. Lepas tu, sediakan buku siap-siap. Buku nota tak mana, buku teks tak mana, kertas A4, alat tulis. Persediaan awal tu sangat-sangat penting kepada kita adik-adik. Okey, bagi ada semua benda-benda tu, bagi cukup, barulah kita mulakan kelas. Jangan waktu dah mula kelas baru nak cari buku, baru nak cari ni, baru nak cari ni. Dek, dia mengganggu kita untuk fokus dalam kelas secara online. Okey, jadi persediaan awal tu sangat-sangat penting. Okey, yang keenam. Okey, yang keenam ni ada satu video. Kita tengok video satu tau. Okey, tengok video. Kenapa? Okey. 跟你讲了吗？在那边，你要自己找。Hello， 你要 Okey, 自己 video 找， kita 用脑。 online tak pun nak clear. Saya skip lah no. Okey. Video ni dia nak cerita pasal apa? Dia nak cerita pasal seorang lelaki. Pasal seorang lelaki dia serika baju, waktunya sama dia angkat telefon. Dia serika baju, dia angkat telefon. Dia serika baju, dia angkat telefon. Last kali dia buat apa? Dia ambil serika, dia buat telefon. Okey? Jadi kesan buruk kepada dia lah, dia cedera kan. Jadi apa pembelajaran daripada video tu? Iaitu apa dia? Yang saya nak share poin kita yang seterusnya. Yang keenam, kena fokus. Okey? Yang keenam, kena fokus. Okey, yang keenam kena fokus. Dek, soalan saya, apa maksud fokus ah? Okey, boleh komen. Apa maksud fokus ah? Apa maksud fokus? Apa maksud fokus? Siapa nak komen? Siapa nak kongsi silakan. Okey, jangan Khalid. Okey, beri tumpuan, beri perhatian penuh. Okey, give attention, beri perhatian, tumpu perhatian. Tak main-main, bagi tumpuan, beri tumpuan. Okey. Apa maksud bagi tumpuan pula ah? Fokus bagi tumpuan. Apa maksud bagi tumpuan? Okey, apa maksud bagi tumpuan? Saya kira ada komen bagi tumpuan, fokus. Fokus bagi tumpuan. Bagi tumpuan, fokus. Okey, senang cerita no. Okey dek, apa yang saya nak share, apa maksud fokus ni sebelum kita relatekan dengan pembelajaran kita ni. Fokus ni maksud dia apa dia? Okey, semua angkat tangan kanan dan kiri. Angkat tangan kanan dan kiri. Kita buat gaya sama-sama boleh? Okey, sebut dan buat gaya sama-sama boleh? Okey, fokus ialah, okey sebut, fokus ialah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita fikirkan. Apa yang kita fikirkan. Itulah fokus. Okey, mata, telinga dan juga otak kita. Itu maksud fokus. Dek, perasan tak kita hari ni pernah terjadi duduk dalam kelas, cikgu mengajak, habis saja masa, cikgu akan tanya murid-murid, pelajar-pelajar, faham ke tak? Jawapan kita apa dia? Kita akan sebut ramai-ramai, faham cikgu. Betul? Kita akan sebut faham cikgu. Habis saja kelas, kita balik rumah, mak pun tanya, Kak Long, hari ni belajar apa? Lepas tu kita pun jawab kat mak, cik tak ingat cik belajar apa? Cik pun tak tahu cik belajar apa. Pernah tak jadi situasi macam tu? Mungkin pernah adik-adik. Antara sebabnya fokus kita tak ada kualiti. Tambah-tambah geng-geng yang suka duduk tepi tingkap. Hak geng-geng yang suka duduk tepi tingkap, dia suka jadi polis trafik. Tahu polis trafik? Pantau orang lalu je, cikgu duduk mengajar. Orang lalu dia usah orang tu. Pantau orang lalu dia usah orang tu. Pantau orang lalu dia usah orang tu. Dah lah usah. Lepas tu mengumpat pula kawan tu. Tengok dia tu. Pakai tudung biru. Baju merah, kain hitam, ingat elok tu. Tu dia mengumpat pula. Dek, lepas tu duk marah dia sendiri. Pasal apa? Aku belajar tak faham. Duk kata kat dia sendiri. Kenapa aku belajar tak faham? Dek, sebab apa? Sebab fokus kita tak ada kualiti. Jadi nasihat Angah, tolong bagi fokus 100%. Hatta sekalipun kita secara PDPR. Sebab apa? Ada satu kisah nah.
senior saya zaman belajar dulu. Lalu ni dia kerja dekat Bank of Dubai. Okey, dia kerja dekat Bank of Dubai dekat negara Qatar. Gaji dia lebih kurang 30,000 ke 50,000 ringgit je sebulan. Je sebulan. Yang bestnya zaman dia belajar dulu, malam periksa dia buat apa? Dia pergi ronda kawan-kawan. Dia pergi ronda kawan ni, dia ronda kawan ni, lepas tu dia buka laptop, dia main game. Main game. Yang syok keluar result mesti 4 flat, 4.0. Ibarat macam straight A. Dan dia pernah dapat anugerah diraja yang disampaikan oleh almarhum Sultan Abdul Halim, Sultan Kedah waktu tu. Kita pernah tanya kat dia, hang ni waktu malam exam, hang boleh main game. Hang tak baca buku, tapi keluar result mesti hang dapat nombor 1. Dia pun share rahsia dia. Apa rahsia dia adik-adik? Dia bagi tahu, aku ni belajar hanya dalam kelas sahaja. Aku belajar hanya dalam kelas saja. Dia fokus 100% dalam kelas saja. Itu dah membantu dia untuk berjaya hari ni. Jadi adik-adik, apa yang saya nak share, kalau kita nak berjaya, fokuslah dalam kelas ataupun fokuslah secara dalam kelas PDPR walaupun secara online. Kita juga boleh berjaya. Okey? Macam mana nak fokus? Pastikan kita ada persediaan awal sebelum nak mulakan kelas kita tu. Tolong buat persediaan awal, baca dulu. Okey. InsyaAllah bila semua itu dah ada, insyaAllah waktu belajar, okey, waktu kita belajar, insyaAllah kita akan fokus 100%. Boleh? Okey. Itu yang keenam. Okey. Yang ketujuhnya, elokkan gangguan luar. Okey. Yang ketujuh, elokkan gangguan luar. Okey. Yang ketujuh, elokkan gangguan luar. Jadi adik-adik, maksud elokkan gangguan luar ni, kalau boleh no. Adik-adik kena ada satu bilik khas. Okey. Ada satu bilik khas. Kalau kita ni ada bilik tidur sendiri, okey lah. Cumanya kok yang mana tak ada bilik khas ke apa ke tu, boleh bagi tahulah kat mak ayah. Contoh bagi tahu pesan siap-siap kat mak ataupun ayah no. Adik ada kelas online. Okey, kalau boleh adik nak fokus sungguh-sungguh. Kalau ada apa-apa, boleh tak mak panggil cik, panggil adik lepas habis kelas. Okey, kita pesan kat mak. Kadang-kadang mak kita panggil kita tadi, mak kita tak tahu pun kita kelas online, kita tak bagi tahu. Okey, jadi bagi tahulah kat mak, bagi tahu kat ayah. Okey, lepas tu pesan kat adik ke, kalau ada bilik khas lagi cantik, kunci terus bilik. Okey, lepas tu kunci bilik, insya-Allah kita takkan ada gangguan-gangguan tu. Yang jadi masalah hari ni apa dia? Dia pergi study kelas online, dia pergi talk depan TV tu, dia talk meja, dia pergi buka TV, dia letak handphone. Lepas tu pergi belajar. Lepas tu habis masa, tak faham. Lepas tu duk salah cikgu. Padahal dia belajar tu, dia tak tengok pun, duk tengok TV. Jadi elokkan gangguan-gangguan luar lah macam tu. Okay? Dan yang terakhirnya apa dia? Okay. Yang ke-8, rehat. Okay? Dalam tempoh PDPR ke online ke apa adik, tolong bagi waktu rehat kita bagi cukup. Okay? Rehat kita tolong bagi cukup. Dan rehat kita untuk cukup ni apa dia? Maksud kata tidurlah. Jangan sampai tahap waktu malam, mentang-mentang lah kita hari ni kita duduk dalam kelas online, internet pun ada yang dapat free. Dia main game sampai tahap pukul 2-3 pagi. Lepas tu esok kelas online dia pukul 8. Kita takut-takut bila dia tak ada rehat, dia tidur tak cukup, tidur lewat, dia mengganggu dia untuk fokus pada esok hari adik-adik. Jadi tolong rehat cukup-cukup. Dan pelajar hari ni rehat dia yang cukup berapa jam? Paling kurang 8 jam. Okey? 8 jam. Dan nasihat angah adik-adik, nasihat saya ni, adik-adik SPM dan juga STPM, betul? SPM, tolong korban sak masa. Korban apa? Masa main game, korban sak masa main, korban sak masa duk naik motor dengan kawan-kawan, korban sak masa duk seronok-seronok, huha-huha ni, tolong korbankan masa benda-benda tu. Okey, masa tidur pun korban sak. Okey, korban sak. Korban sak masuk kata apa? Kita tidur pukul 3-4 pagi kita bangun. Bangun buat apa? Semayanglah sunat dulu, tahajud 2 rakaat, solat hajat, lepas tu baca sikit, study. Waktu tu study, ikut kajian study, waktu bila yang paling sesuai dan paling cepat ingat? Waktu sunyi. Waktu apa? Waktu sunyi. Waktu sunyi waktu bila? Selalunya pukul 3-4 pagi, sebelum subuh, lepas subuh. Itu adalah waktu sunyi yang mana bila kita baca sesuatu, dia cepat ingat. Okey? Dia cepat ingat. Okey, jadi yang ke-8, rehat. Kita ulang balik. Yang pertama apa dia? Perbetulkan niat. Yang kedua, berfikiran positif. Yang ketiga, semok matlamat, tak silap saya. Yang keempat, fokus. Yang kelima, adalah
Tadi saya sebut kan, nak kena tengok balik slide. Kita pun tak ingat. Okey, 8 poin yang saya share tadi, insya-Allah adik-adik ikut, adik-adik akan berjaya dalam pelajaran hatta sekalipun dalam kelas PDPR. Okey, saya nak share lagi satu 6 tip untuk kekalkan hati tenang. Okey, 6 tip untuk kekalkan hati tenang, yang mana bila hati tenang, insya-Allah kita buat semua benda, hati kita akan tenang dan kita akan cepat masuk ilmu tersebut. Sebab apa? Kadang-kadang hari ni, kenapa hari ni kita payah nak faham? Sebab apa? Hati kita tak tenang, betul? Hati kita tak tenang, duk rasa susah hati, duk rasa tension. Kamu-kamu musim PKP kan, emosi kita tak stabil. Okey, jadi untuk kekalkan hati tenang, untuk kekalkan emosi kita sentiasa stabil, okey, 6 tip dia apa dia? Yang pertama, tolong jaga solat. Yang kedua, syukur. Ketiga, sedekah. Yang keempat, senyum. Yang kelima, sayang. Dan yang keenam, saling tolong menolong. Okey? Okey, solat, syukur, sedekah, senyum, sayang, saling tolong menolong. Okey, kita tengok yang pertama, solat. Okey, yang pertama, adik, tolong jaga solat kita. Okey, tolong jaga solat kita. Sebab apa? Kalau hari ni solat kita tak jaga, jangan sembang kita nak berjaya. Tambah-tambah adik-adik yang tingkatan 5, tingkatan 6 nak ambil peperiksaan yang sangat-sangat penting. Bila solat kita tak jaga, saya yakin kita takkan berjaya dalam pelajaran. Sebab apa Allah sebut dalam Al-Quran kan? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatim khashi'un. Berjayalah orang yang beriman, yakni orang yang sembahyangnya dalam keadaan khusyuk. Allah sebut dah sendiri dalam Al-Quran. Kalau nak berjaya, pastikan jaga solat. Okey, jadi tolong jaga solat 5 waktu sehari semalam. Kita jaga solat, insya-Allah dia membantu untuk hati kita tenang. Tapi masalah hari ni, bila hati kita tak tenang, sebab apa? Sebab tak jaga solat. Dan adik-adik tambahan kepada saya, tolong rajin-rajin buat solat sunat hajat 2 rakaat. Okey, buat solat sunat hajat 2 rakaat. Okey, insya-Allah dia membantu kita untuk hati tenang. Dan waktu solat hajat tu kita boleh berdoa, ya Allah bantulah aku untuk berjaya dalam SPM dan juga STPM. Dek, tambah-tambah musim PKP ni, lagi kita kena perbanyak doa. Dan doa, jangan lupa setiap kali doa dek, mudah-mudahan wabak COVID-19 ni Allah tarik balik daripada terkena, khususnya di negara kita lah. Dan juga seluruh negara. Sebab apa adik-adik, COVID ni dia memberi kesan yang sangat-sangat banyak kepada kita. Okey? Dan kita pun rindu nak kembali seperti normal baru. Okey? Jadi kalau hari ni tak solat, agak-agak COVID ni nak tinggal tak kita? Mungkin tak tinggal kita. Mungkin ni antara satu ujian kepada kita lah. Okey? Jadi tolong jaga solat kita. Itu yang pertama, sehari semalam. Okey, yang keduanya, okey, yang kedua, syukur. Saya nak sentuh bab syukur ni banyak. Okey, syukur. Majoriti semua dalam ni Muslim kan? Ada tak yang non-Muslim? Okey, saya tengok majoriti semua Muslim kan? Okey, syukur. Yang kedua, ada Okey, tak apa. Dia kalau agama lain pun dia sama. Kita semayang cara agama masing-masing. Okey, tapi tetap kena jaga semayang. Yang kedua, syukur. Yang mana Muslim kita sebutlah Alhamdulillah. Sebab apa kita kena syukur hari ni adik-adik? Kalau kita rasa diri kita susah, sebenarnya ada lagi orang susah. Okey? Kalau rasa diri kita susah, ada lagi orang susah. Contoh macam, okey, slide ini. Okey adik-adik, kalau rasa diri kita susah, sebenarnya ada ramai lagi orang susah. Hari ni kita Alhamdulillah berkesempatan. Berkesempatan apa dia? Berkesempatan ada internet, kita ada handphone, kita ada laptop, kita ada cikgu-cikgu yang buat program online, mengajak secara online. Okey. Semua tu kita ada kelebihan adik. Tapi kita kena ingat, kalau hari ni kita tak ambil kesempatan tu, kita tak ambil peluang, nikmat yang Tuhan bagi kepada kita, jangan sembang kita nak berjaya adik-adik. Sebab apa? Kalau perasan, okey, slide-slide ni, kita tengok slide-slide ni, apa gambar-gambar ni, contoh hak gambar yang pertama. Okey, contoh gambar yang pertama, hak pegang payung duduk belah atas, sebelah kiri. Okey, yang tu kisah cikgu. Cikgu yang berkorban pi hantar apa buku-buku kepada anak murid dia kat rumah-rumah. Waktu tu waktu hujan. Tengok pengorbanan seorang guru adik-adik. Okey, pi hantar. Dia takut apa dia? Takut anak-anak murid dia tertinggal ke belakang. Orang suruh main ambil kat sekolah tak main ambil. Cikgu pi hantar. Okey,
Lepas tu kita tengok hak gambar yang kedua ni. Hak gambar duk tengah. Ada budak kecil, ada kursi tu. Dek, gambar tu baru viral 2 hari lepas lah. 2-3 hari lepas, 24 hari bulan, tak silap saya. Dia cerita, budak tu duduk dalam rumah internet slow. Nak belajar secara online tak boleh lah. Jadi apa yang dia buat? Dia pergi ambil kursi, pergi duduk tepi jalan. Jalan tu, rumah pun rumah kampung lah. Pokok getah dan sebagainya. Jadi kereta tak banyak lah. Okay, tapi bukan jalan besar lah. Dia jalan kecil lah. Jalan tak kecil. Dia pergi tunggu kat situ, barulah dapat line internet. Dek, sampai tahap macam tu nak mengaji. Kita hanya duduk dalam rumah elok, duduk dalam bilik elok, duduk luar rumah, masih dalam rumah lagi, betul? Keadaan elok apa semua, tolong ambil peluang ni. Lepas tu tengok ni, kalau tengok kat Sabah ni, lagi kisah macam-macam kat Sabah. Ada yang panjat pokok, okay? Ada yang panjat pokok, ada yang pergi cari jalan-jalan keluar satu family, pergi duduk kat tanah lapang, cari internet. Okay? Dan ada satu lagi video gambar yang terakhir tu, hak seorang ayah pegang payung tu, hak tu bukan berlaku kat negara kita, tapi berlaku dekat negara India. Cumanya kita boleh ambil kisah dia. Kisah dia apa dia? Budak tu pergi cari line internet kat luar, tiba-tiba hujan. Bila hujan, ayah ni sanggup ambil payung, letak atas anak dia, memayungi anak dia, dan dia sanggup berkorban. Supaya apa? Dia terkena hujan, anak dia tak terkena hujan. Dek, kalau kita rasa diri kita susah, sebenarnya ramai lagi orang susah. Okey? Jadi tolonglah ambil peluang ni. Allah bagi nikmat kat kita, Allah bagi peluang kepada kita ni, tiba-tiba kita tak ambil. Bila kita tak ambil, apa yang kita buat? Cikgu habaq kelas online mula pukul 9. Mula kelas pukul 8.30 pagi. Tiba-tiba kita tak bangun. Bagi alasan pun tertidur. Allahu Akbar. Jangan sampai tahap Tuhan tarik nikmat ni adik-adik, waktu tu barulah kita nak menyesal. Okey? Jadi adik-adik, sepatutnya kita kena sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat kena bersyukur. Allah sebut apa? La in syakartum la azidannakum. Bila kita sentiasa bersyukur, Tuhan akan tambah nikmat kepada kita. Okey, jadi sentiasalah bersyukur. Macam mana kita nak buktikan kita ni bersyukur? Tolong tepati waktu, tolong belajar sungguh-sungguh. Cikgu suruh buat kerja sekolah, ikut dan buat kerja sekolah tersebut. Itu tanda kita bersyukur. Kalau kita abaikan apa yang cikgu suruh, itu tandanya kita tak bersyukur. Takut-takut Tuhan tarik nikmat tu adik-adik. Okey, jadi yang kedua, tolong bersyukur. Okey, dan yang ketiganya apa dia? 6 tip untuk kita berjaya. Okey, ni ada video. Tapi takut lekat noh. Saya try buka noh. Kalau okey kita tengoklah. Okey, sekejap. Okey. Tak ada peluang nak tengok noh. Okey. Video ni video tentang syukur. Video ni video tentang syukur lah. Okey. Video tentang syukur. Kisah dia seorang pelajar. Dia main ke kelas setiap hari lewat. Okey, dia main ke kelas setiap hari lewat. Jadi bila lewat ni, cikgu tu tak tahan, cikgu tibai dah. Sebab apa setiap hari dia main lewat? Budak sekolah rendah. Cikgu, dia main lewat, cikgu pun tibai. Tapi hari-hari main lewat, jadi cikgu ni duduk fikir, pasal apa dia main lewat? Lalu cikgu ni buat apa? Cikgu ni pun pergi cek. Cikgu ni pergi buat siasatan. Pergi ke rumah dia. Bila pergi ke rumah dia, awal pagi, pergi ke rumah, tengok kenapa dia datang lewat ke sekolah. Sorry, budak ni, kelas dia kelas petang. Okey, kelas petang. Sebab apa main lewat? Sebab waktu tu dia kena tunggu adik dia. Mereka tukar pakaian. Okey, makna kata satu pakaian dia share dengan adik dia. Waktu tu lah cikgu tu baru tahu sebab apa dia main lewat. Sebab dia kena tukar pakaian dengan adik dia. Dia kena tunggu adik dia ambil pakaian adik dia, baru dia pergi ke sekolah. Okey. Jadi nak abang apa? Kalau rasa diri kita susah, sebenarnya ada lagi orang susah. Jadi bersyukurlah. Okey. Yang ketiga, tip untuk kekalkan hati tenang dalam tempoh PDPR ni adik, rajin-rajinlah sedekah. Tambah-tambah kita ni nak exam. Tambah-tambah kita nak periksa, betul tak? Saya ingat lagi tahun lepas, 2 tahun lepas. Waktu UPSR, ada pelajar UPSR 6A, dia dapat result 6A. Cumanya apa yang dicerita oleh cikgu sekolah tu, pelajar ni, peperiksaan percubaan A tak ada langsung. Jadi apa yang mak ayah kepada pelajar ni buat, dia bagi kepada anak dia duit RM1, suruh anak dia bulan tabung. Ataupun bagilah kat siapa? Niat sedekah. Setiap hari, dia amalkan sampai periksa sebenar, sampai keluar result sebenar. Alhamdulillah, trial A tak ada,
keluar peperiksaan sebenar straight A. Straight A. Okey, mungkin antara punca dia dapat straight A tu disebabkan dia jaga hubungan dengan Allah, dia rajin bersedekah. Jadi adik-adik, tolonglah rajin-rajin bersedekah. Tak mampu sedekah sekupang, sedekah RM1. Tak mampu sedekah RM1, sedekah RM10. Okey, yang penting sedekah. Nak syok lagi ni, sediakan satu tabung kan. Satu tabung kita bos sehari sekupang niat sedekah. Cukup hujung minggu bagi kat ayah, suruh ayah bubuh kat tabung mana-mana. Okey, mana nak tahu disebabkan kita sedekah, Tuhan bantu kita untuk berjaya. Nak jawab periksa ni, asal macam payah susah lah, tapi keluar result straight A. Tak mustahil ini berlaku nah, kun fayakun. Okey, jadi adik-adik rajin-rajinlah bersedekah, insya-Allah hati kita tenang. Hati kita akan setenang. Contoh macam Ustaz Abid Liu kan. Ustaz Abid Liu kita tengok dia rajin sedekah. Kadang-kadang ada orang kata macam-macam kat dia. Tapi dia tengok kita, muka kau dia sentiasa senyum. Hati dia sentiasa tenang. Sebab apa adik-adik? Kita rajin buat baik kepada orang, insya-Allah orang buat baik kepada kita. Dan kita buat baik kepada orang, yakinlah kalau orang tak buat baik kat kita, Allah akan buat baik kepada kita. Boleh? Jadi rajin-rajinlah bersedekah. Okey. Yang keempatnya, untuk kekal hati tenang. Okey. Yang keempat, senyum. Silap dia tulis nombor 5 tu. Yang keempat, senyum. Okey, sentiasa senyum. Dek, sentiasalah senyum. Sebab apa? Kalau tanya cikgu-cikgu yang kaunseling ni, unit bimbingan kaunseling lepas tahu lah. Okey, bila kita suka marah ni, orang-orang kat muka kita ni cepat, orang kata kejang kan. Kan banyak orang kat muka ni. Sebab tu orang kata orang yang cepat marah ni cepat tua, betul tak? Cepat tua. Jadi tak mau cepat tua, cepat-cepatlah senyum. Nak rasa awet muda, cepat-cepatlah rajin-rajinlah senyum. Jumpa mak ayah marah pun senyum je. Cikgu marah pun senyum je. Kawan marah ke senyum je. Okey, nak bagi hati tenang. Kalau orang marah, kita pergi marah juga, agak hati tenang. Dok, automatik dia akan bergaduh, betul tak? Kalau rasa stres ke apa, tenang, sabar. Lepas tu senyum je. Okey? Senyum je. Jumpa mak ayah sekali senyum. Boleh tak? Jumpa mak ayah sekali senyum. Lepas tu mak pun kata, awak pula dah ni anak kita habis saja ceramah malam ni senyum seorang-seorang. Tak nah. Bagi tahu, ustaz bagi tahu, Angah bagi tahu kalau nak hati tenang kena senyum. Senyum tu kan sedekah juga, betul tak? Okey, senyum kan sedekah. Jadi senyum kat mak kita sedekah, kat mak sedekah senyuman, okey? Okey, tu nak bagi hati kita tenang. Okey. Yang seterusnya, dia ada lagu sini. Okey. Yang kelima, tadi yang keempat. Yang kelima, sayang. Saling sayang menyayangi. Sayang siapa? Sayanglah kawan-kawan. Sayang adik-beradik. Sayang mak ayah. Nak bagi hati tenang ni kan. Sebab tu kadang-kadang, hikmah PKP ni, apa dia hikmah PKP yang saya nampak? Dia mengeratkan hubungan silaturahim. Ada yang mengeratkan hubungan silaturahim sesama ahli keluarga. Mungkin sebelum ni kita tak sempat nak makan berjemaah. Makan bersama dengan mak dan ayah. Tak sempat solat berjemaah dengan mak ayah. Tapi PKP ni kita boleh solat berjemaah. Itu antara hikmah PKP. Masa bersama dengan adik-adik banyak. Jadi adik tolonglah ambil momen-momen penting ni dengan positif. Jangan kita nampak adik-beradik ramai lah, serabut kepala lah apa semua. Dek, jangan fikir negatif. Fikir positif. Antara fikir positif apa dia? Kita boleh tengok mereka, kita boleh jumpa mereka hari-hari. Yang mana duduk asrama lagi lah terasa. Kalau duduk asrama tak dan tengok mak ayah hari-hari, betul tak? Tapi duduk berulang, boleh PKP ni boleh duduk dengan mak dan ayah hari-hari. Nak syok lagi adik-adik. Sebelum mula kelas PDPR, buat macam kita pergi sekolah. Jumpa mak, salam. Mak, cik nak pergi kelas online ni. Salam, cium tangan mak. Lepas tu pesan kat mak. Mak, tolong doakan kejayaan cik. Dek, pernah buat dah benda ni? Tak pernah buat, betul tak? Cuba buat. Dia akan rasa sesuatu lah hati tu. Silat-silat kelas online tu, kita rasa seronok sangat. Silat-silat bagi tahu kat cikgu, ada lagi. Sebab apa? Kita pesan kat mak, tolong doakan kejayaan kita. Dan doa mak tak ada hijab. InsyaAllah dimakbulkan Tuhan. Jadi adik-adik, lepas ni, esok mula kelas PDPR, salam, tangan, cium mak ayah, bagi tahu mak ayah tolong doakan kejayaan cik. Lepas tu masuklah bilik, mulakan kelas online. Buat macam situasi kita belajar secara bersemuka. InsyaAllah sayang kita tu akan lebih dan insyaAllah hati kita akan tenang. Dan yang keenam dia apa dia? Okey. Yang keenam, saling tolong menolong. Okey. Yang keenam, saling tolong menolong. Saling bantu membantu. Dek, dalam tempoh PKP ni, kena rajin-rajin tengok juga kawan-kawan kita. Tanya khabar. Okey, saya yakin adik-adik ada kelas, ada grup WhatsApp, betul? Ada grup WhatsApp, tingkatan 5, tingkatan 6.
rajin-rajinlah tanya khabar. Tambah-tambah tanya khabar kawan-kawan yang jarang-jarang kita tengok. Mana nak tahu dia ada masalah ke apa ke. Dik, tanya khabar. Okey, tanya khabar. Kalau dia ada masalah, cepat-cepatlah bantu dia. Mungkin hari ni apa kita boleh bantu ni apa dia? Selain pada bantu kawan-kawan kan, kita juga boleh bantu jiran-jiran, boleh bantu ahli keluarga kita yang terkesan dengan PKP ni. Okey, nak bagi hati tenang ni makna kata dia tak ada pilih siapa nak bantu. Cumanya seeloknya bantu siapa? Orang yang paling dekat dengan kita lah. Ahli keluarga dan juga kawan-kawan kita. Bila kita saling membantu orang ni, insyaAllah hati kita ketenang. Bantu dari apa? Mungkin makan minum dia tak cukup ke apa kan. Adik-adik pun memang bukan kerja lagi. Kok yang mana rezeki murah, mak ayah dia rezeki murah, bolehlah bagi tahu kat mak ayah, kata kawan cik ni keluarga dia susah, terkesan. Boleh tak cik nak bantu? Dek, bila kita bantu tu hati kita akan tenang je, insya-Allah. Okey? Dan yang keduanya kita boleh bantu dari segi pelajaran lah. Okey? Bantu dari segi pelajaran. Dan nasihat saya, orang yang orang kata apa, dia diberi kelebihan oleh Tuhan, dia faham lebih daripada orang lain. Nasihat saya, orang macam ni tolonglah bantu kawan-kawan dan janganlah kedekut ilmu. Sebab apa saya ingat zaman saya belajar dulu, ada kawan dia mampu pergi tuition dekat luar. Bila pergi tuition dekat luar, kita minta lah bantuan dia untuk ajak kita. Boleh tak hang tolong ajak aku? Jawapan dia mudah aja. Dia kata apa dia? Buat apa aku ajak hampa? Rugi. Buat apa aku ajak hampa? Rugi. Sebab apa? Aku pergi tuition bayar mahal-mahal. Hampa nak belajar, pergilah tuition. Dek, sampai tahap macam tu adik-adik. Angah harap adik-adik tak ada sikap macam tu. Dan adik-adik semua kat sini tak ada lah sikap yang kedekut ilmu. Orang yang kedekut ilmu tak boleh pergi ke mana pun. Dan orang yang rajin share ilmu dengan orang, yakinlah ilmu dia dapat, pahala dia dapat dan dia akan ingat lama sangat. Okey? Dan orang yang share, kita share ilmu kat dia, dia pula share kat orang. Allah, bayangkan, Tuhan, pahala kita tu sangat-sangat banyak, betul tak? Sangat-sangat banyak. Sebab tu jangan kedekut ilmu. Tambah-tambah pelajar-pelajar SPM. Okey, pelajar-pelajar SPM, pelajar-pelajar STPM nak ambil praisa dah, betul tak? Bayangkan bila kita ada sikap saling tolong-menolong ni, saling tolong-menolong, bantu-membantu, tiba-tiba keluar result nanti adik-adik. Mana nak tahu pelajar SPM dan STPM, SPM ni straight A, STPM pun straight A. Sebab apa? Sebab kawan-kawan saling tolong-menolong ni. Lepas tu ditakdirkan oleh Tuhan, SMK Tengku Temenggong dipilih sebagai sekolah terbaik SPM. Mana nak tahu, betul tak? Okey. Antara sebabnya saling tolong-menolong, lepas tu dia jaga 6 benda ni. Dia jaga solat, dia rajin bersedekah. Okey? Dia jaga benda ni, Tuhan nak bagi ganjaran dengan memberi kejayaan kepada semua pelajar. Jadi adik-adik, insya-Allah waktu tu kita akan rasa seronok sangat dan insya-Allah hati kita akan sentiasa tenang. Jadi saling tolong-menolong, bantu-membantu ketika kawan susah, insya-Allah memberi hati kita tenang. Okey? 6 tip hati tenang. Yang pertama, jaga solat. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Yang ketiga, sedekah. Okey. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, senyum. Yang kelima, sayang menyayangi. Dan yang keenam, saling tolong-menolong. Okey. Okey. Jadi sebelum kita nak pergi ke penutup program kita pada malam ni, boleh tak share 8 tip yang Angah share, yang saya share untuk kekal bermotivasi, untuk kekal berjaya dalam tempoh PKP ataupun PDPR. Okey, boleh komen dekat chat. Yang pertama apa dia? Yang kedua apa dia? Yang ketiga apa dia? Yang keempat apa dia? Yang kelima, 6, 7, 8. Apa dia 8 tu? Okey, silakan. Saya bagi masa lebih kurang 1 minit. Okey, silakan. Mesti adik-adik tulis kan? Okey, yang pertama Farah, berbetulkan niat. Okey, tahniah. Lagi yang kedua apa dia? Yang kedua? Okey, berfikiran positif. Okey, berfikiran positif. Ikut susunan. Okey, yang ketiga apa dia? Berfikiran positif, sentiasa positif. Yang kedua kan? Yang ketiga. Okey, yang ketiga, semak matlamat. Cek balik matlamat kita, betul? Sasaran kita, target kita. Tahun ni aku nak target berapa A. Tahun depan aku nak masuk sekolah mana. Okey, tahniah. Tu yang ketiga kan? Yang keempat apa dia? Yang keempat. Okey, yang keempat, disiplin. Okey, yang keempat, disiplin. Sebagai seorang pelajar yang berjaya, seorang pelajar yang cemerlang, dek, kita kena jaga disiplin. Tolong buat jadual belajar. Okey, pengurusan diri sebelum nak mula, makan, minum, bagi cukup dulu. Lepas tu kok sakit perut ke, nak pergi toilet siap-siap. Ni waktu cikgu dah buat kelas online, waktu tu lah dia nak pergi toilet dan sebagainya. Takut-takut apa yang cikgu ajak terlepas, betul? Okey, lepas disiplin apa dah? Yang kelima. Okey, persediaan awal. Tu Syamila
dia share semua tu. Okey. Disiplin. Lepas tu yang kelima, persediaan awal. Lepas tu yang ke mana dia? Mana Syamilah hilang tu. Oh. Okey. Yang keenam, fokus apa yang cikgu ajak. Mata tengok, telinga dengar, otak fikirkan apa yang cikgu sedang mengajak. Jangan mata tengok, telinga dengar, otak dah fikir tengah hari satgi nak makan apa, malam ni nak buat apa, satgi nak main game, apa dia. Okey, dia fikir benda-benda lain, takut-takut kita tak fokus. Jadi apa yang cikgu ajak kita takkan dapat. Okey, yang ketujuh, elok gangguan luar. Okey, pastikan duduk dalam bilik khas. Okey, bilik khas. Pesan kat mak ayah, cik nak mengaji, cik nak belajar secara online. Kalau nak minta bantuan kakak, lepas ni cik habis, cik pi. Okey. Yang terakhir yang ke-8, rehat yang cukup. Okey, rehat yang cukup. Nak berjaya, pastikan rehat kita cukup. Okey, 6 tip untuk hati tenang. Okey, kita ulang. 6 tip untuk hati tenang. Yang pertama apa dia? Okey, 6 tip untuk hati tenang. Silakan komen. Okey. Okey, yang pertama, solat. Terima kasih. Lagi. Okey. Yang pertama, solat. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, okey, sedekah. Okey, solat tolong jaga solat. Yang kedua, sentiasa bersyukur, sebut alhamdulillah yang bagi yang muslim. Yang ketiga, mana dia? Tu ada orang komen dah. Dia tulis semua tu. Terima kasih lah. Mana kata apa yang kita belajar ni adik-adik tulis. Tahniah. Okey. Solat, syukur, sedekah. Lepas tu yang keempat, sentiasa senyum. Yang kelima, saling sayang menyayangi. Dan yang keenam, yang terakhir, saling tolong menolong. Okey, 8 tip dan juga 6 tip untuk hati tenang yang Angah share pada malam ni. Mudah-mudahan bermanfaat kepada adik-adik semua. InsyaAllah yang terakhirnya adik-adik. Okey. Yang terakhirnya, sebelum kita berpisah, sebelum Angah serah kepada pengurusi kita pada malam ni. Okey. Angah nak semua tolong angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Semua boleh angkat tangan kanan. Okey. Boleh angkat tangan kanan. Okey, semua boleh angkat tangan kanan. Okey, angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan, cakap kepada diri sendiri, masa untuk berubah. Okey. Cakap kepada diri sendiri, masa untuk berubah. Semua angkat tangan kanan sekali lagi. Cakap kepada diri sendiri, masa untuk berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka ubah nasib mereka sendiri. Dek, Allah takkan ubah nasib kita kalau kita sendiri tak ubah diri kita, dek. Jadi adik-adik, ubah diri kita, buktikan kepada semua orang, walaupun kita belajar secara online, walaupun secara atas talian, walaupun apa kekangan yang sangat banyak, kita juga boleh menjadi seorang pelajar yang berjaya dan sebagai seorang pelajar yang dapat mengharumkan nama SMK Tengku Temenggung, adik-adik. Siapa yang nak buktikan tu? Adik-adik pelajar SPM dan juga pelajar STPM pada tahun ni. Siapa nak buktikan? Adik-adik semua yang hadir pada malam ni. Dan yang terakhirnya adik-adik, usah memberi alasan lagi. Usah memberi alasan, usah membangau lagi. InsyaAllah kita boleh berjaya. Jadi adik-adik, Angah rasa setakat ni sajalah perkongsian daripada Angah. InsyaAllah lebih kurang sejam 30 minit. Angah doakan adik-adik yang bersama dengan kita pada malam ni insya-Allah menjadi insan yang hebat, menjadi seorang pelajar yang berjaya, dipermudahkan segala-galanya, diberikan kesihatan yang baik satu family dan semua pelajar-pelajar SMK Tengku Temenggung diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kepada Cikgu Zahra, Cikgu Syazwani, Cikgu Jafridin, Pengetua Cemerlang SMK Tengku Temenggung yang sudi jemput saya dan sudi bersama dengan kita pada malam ni. Bukan senang tu pengetua nak bersama ni. Saya banyak kelas online tapi pengetua tak masuk lagi. Tapi alhamdulillah saya respect lah Tuan Jafri kita, Cikgu Jafri. Okey. Sebab apa? Hadir juga malam ni untuk bagi sokongan kepada adik-adik pelajar SPM dan pelajar STPM pada tahun ni. Jadi rasanya sekadar ni sajalah perkongsian daripada Angah. Yang baiknya datang daripada Allah, yang buruknya datang daripada kelemahan saya sendiri. Hakikatnya semuanya datang daripada Allah. Dan yang terakhirnya, saya sampai tadi, saya bersama dengan adik-adik saya semua, bersama dengan adik-adik semua, saya dah jatuh hati.
Okey, tapi dah habis slot ni saya dah tak ada hati kat adik-adik semua. Sebab apa? Hati saya adik-adik sudah miliki. Cian. Okey, jadi sekadar itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada Cikgu Zahra, pengurusi hebat kita pada malam ni. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Angah Ikram atas perkongsian banyak tips yang kamu dapat malam ni ya. Okey, dan cikgu pun cantik jugalah. Okey. Jadi cikgu harap apa ilmu yang telah disampaikan kamu ambil dan kamu amalkan untuk diri kamu. Okey. Jadi cikgu nak ingatkan kepada semua pelajar supaya mengisi kehadiran di link yang telah diberikan di bahagian chat. Okey, semua pelajar yang telah hadir dalam sesi kali ini, isi kehadiran di link yang telah kita sediakan. Baik, sebelum kita nak mengakhiri program, cikgu nak serah kepada Cikgu Syazbani lah untuk menyampaikan sedikit kata-kata di akhir program kita. Silakan. Okey nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Cikgu Siti Zahra malam ni menjadi pengurusi yang sangat hebat, dan juga terima kasih kepada Angah, saudara Angah atas perkongsian yang saya rasa sangat-sangat memberi manfaat kepada semua. Terutamanya kepada pelajar-pelajar kita lah yang memang dahagakan motivasi lah, sebab dalam keadaan pandemik sekarang kita banyak kekangan yang kita hadapi, tapi dengan adanya program ni sedikit sebanyak dapat membantu pelajar untuk memberikan motivasi dalaman supaya lebih berjaya pada masa akan datang. Baiklah, untuk ucapan terima kasih lah pada penghujung ni Cikgu Zahra noh. Ucapan terima kasih, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak pertamanya kepada saudara Angah lah atas perkongsian malam ni, dan juga terima kasih kepada semua warga SMK Tengku Temenggung, Tuan Pengetua dan juga guru-guru yang dapat join pada malam ni, juga terutama kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 5 dan 6 yang sangat memberikan komitmen yang tinggi lah sepanjang kita adakan program pada malam ini. Masa mula program pun kita ada penyertaan 90 lebih penyertaan, sehinggalah ke akhir program ni penyertaan masih macam tu juga, 90 lebih lah. Maknanya para pelajar ni dia tak berganjak, maknanya semuanya sangat teruja lah dengan saudara Angah lah sepanjang program ni. Dan untuk seterusnya, macam Cikgu Zahra kata tadi, kita akan onkan semua kamera kot untuk kita ambil gambar sebagai dokumentasi. Okey, tolong onkan semua kamera untuk kita screenshot dokumentasi. Semua pelajar, okey, mohon semua pelajar on kamera. Okey, mohon on kamera. Okey, baiklah. Okey, 1, 2, 3. Baik macam ni. 1, 2, 3. Buat best. Buat best. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih semua, saya ucapkan Alhamdulillah. Dengan itu berakhirlah program kita. Perkongsian yang cukup menarik pada malam ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar, cikgu ulang sekali lagi, tolong isi di link kehadiran yang telah cikgu masukkan sebentar tadi ya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Terima kasih sama-sama. Terima kasih sudi komen dekat chat Okey, mudah-mudahan bermanfaat kepada semua insya-Allah. Jumpa kat luar-luar tu teguk-teguk lah Ya, sangat teruja malam ni sebab sambutan sangat memberasangkan lah. Tapi itulah ada limit 100